Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT dan kasih sayang Allah SWT pada kita. Sekali lagi kita dapat meneruskan program kita dalam membicarakan tentang ayat-ayat Allah SWT, dan mudah-mudahan menjadi sesuatu yang bermanfaat, dan usaha kita yang sedikit ini benar-benar jadi sebab kita untuk dapat masuk syurga Allah Ta'ala, insyaAllah. Yang dikasihi sahabat admin, Cikgu Syafizi, Puan Maimun, yang lain-lain yang insyaAllah yang kami soon tu dah masuk seorang lagi tu. InsyaAllah sebelum tu kita sama-sama berdoa kepada Allahyarham Cikgu Mazlan. Mudah-mudahan Allah SWT menempatkan beliau bersama dengan orang soleh, dan Allah Ta'ala melapangkan kuburnya dan menjadikan kuburnya sebahagian daripada taman-taman syurga, dan diampunkan segala dosa-dosanya yang besar, yang kecil, yang sengaja dan terlupa, insyaAllah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. 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 اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua diampunkan Allah Ta'ala, dan juga arwah Cikgu Mazlan. Mudah-mudahan kita sentiasa menyebut-nyebutkan kebaikan beliau, insyaAllah, menjadikan sebab untuk Allah Ta'ala mengampunkan beliau, insyaAllah. InsyaAllah kita sambung perbincangan kita dalam surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr ayat surah yang ke-89, dan mengandungi 30 ayat. Ya, pendek-pendek tapi dia mengandungi 30 ayat. Dan sangat menarik kalau kita nak bincangkan secara secara ilmiah. Tak apalah, kita selang-selikanlah juga dengan yang biasa-biasa, insyaAllah. Seperti biasa, saya merujuk pada 4 tafsir. 1, 2, 3, 4. Dan beberapa buku ilmiah lain, soal alam ni, terutama sekali buku-buku sains, antaranya buku tulisan Yusuf Al-Hajj Ahmad, dan juga tulisan Dr. Zakir Naik. Dan beberapa buku lain seperti buku hadis. InsyaAllah, mudah-mudahan kita sama dapat manfaat, insyaAllah. Saya merujuk kepada 5 tafsir, termasuk tafsir Sofatut Tafasir, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Baiklah. Kita bincang dulu sedikit surah mengenai surah Al-Fajr ni.
Kita baca yang Ibn Katsir dulu. An-Nasa'i meriwayatkan dari Jabir, dia berkata Muaz sedang solat. Seorang lelaki datang lalu solat bersamanya. Dan Muaz memanjangkan solatnya sehingga uh, sehingga orang tersebut meninggalkan dan solat sendirian di penjuru masjid. Kemudian dia pergi dan berita tersebut sampai ke telinga Muaz. Maka dia berkata, dia munafik. Muaz kata pada orang tadi kerana mufarakah daripada solat. Lalu peristiwa itu disampaikan kepada Rasulullah SAW. Lalu Nabi bertanyakan kepada orang itu, kenapa buat begitu? Kenapa mufarakah? Lalu dia jawab, wahai Rasulullah, aku datang untuk solat bersamanya, tapi dia baca panjang. Lalu aku memisahkan diri dan aku solat di penjuru masjid. Lalu aku memberi makan untaku. Lalu Nabi SAW memanggil Muaz. Dalam hadis-hadis yang lain juga disebutkan. Kita dah bincang sebelum ni. Lalu Nabi kata pada Muaz, Afattanu ya Muaz, aina anta minas sabbi isma rabbikal ala min wasyamsi wa duhaha min wal fajr min wal layli idha yakhsha. Apakah engkau membuat fitnah, wahai Muaz? Mengapa engkau tidak membaca surah Asy-Syams, surah Sabbi isma rabbikal a'la, ini surah Al-A'la, atau tak baca surah Asy-Syams, atau kamu tak baca surah Al-Fajr, atau kamu tak baca surah Al-Lail wal Lail. Artinya Nabi SAW sangat mengambil berat dan mencanai orang-orang yang datang untuk solat itu. Itu satu. Itu daripada Ibn Katsir. Dalam tafsir Al-Munir, Dr. Wahbah Az-Zuhaili antara lain menyebutkan bahawa surah ini disebut surah Makkiyah. Disebut surah Makkiyah. Sama juga dengan Ibn Katsir tadi. Surah Makkiyah. Dan dinamakan Al-Fajr kerana dia dimulakan dengan firman Allah Ta'ala yang maksud demi fajar dan malam yang 10. Wal Fajr wa layalin ashr. Dan hubungan dengan surah ini dengan surah yang sebelumnya dari tiga aspek. Daripada tiga perkara. Yang pertama, hubungan surah ini dengan surah sebelumnya dari segi sumpah. Dari segi sumpah. Kalau kita perhatikan surah sebelum ini pun, Allah Ta'ala menyebutkan dengan wasyams, dengan perkataan sumpah juga. Untuk maksudnya memberatkan. Antaranya disebutkan dalam surah surah Al-A'la. Sabbih isma rabbikal a'la. Ataupun dalam surah apa lagi kita sebut, dalam surah At-Tariq, was-sama'i wat-tariq. Demi apa nama ni, langit yang datang pada malam hari. Itu hubung kait dengan sumpah. Maksudnya sumpah ni beratlah. Suatu yang penting. Dan yang pertama, surah ini, surah sebelumnya mengandungi pembahagian manusia kepada kumpulan celaka dan bahagia. Serta orang yang wajahnya tertunduk hina dan wajah yang berseri. Manakala surah ini pula mengandungi perihal tiga kumpulan. Iaitu orang yang melampaui batas, yakni Taghut, ini kaum Ad, kaum Samud, kita bincang nanti, dan juga Fir'aun. Dan mereka ini tergolong dalam kumpulan pertama yang celaka. Dan surah ini juga mengenai perihal kumpulan orang mukmin yang mendapat petunjuk. Petunjuk. Dan yang seterusnya, surah ini membicarakan tentang orang yang diuji oleh Allah Ta'ala, iaitu sama ada dengan kekayaan atau dengan kekurangan rezeki. Itu diuji dengan kekurangan rezeki. Dan yang ketiga, persamaan surah ini dengan sebelum ini ialah antaranya susunan ayat. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat kepada kaum Ad. Afala yanzurun. Di sini kita akan bincang nanti. Disebutkan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Ini menunjukkan kepada perintahnya Allah Ta'ala tentang satu kaum yang dibinasakan untuk diberitahu pada kita dalam bentuk soalan, dalam bentuk persoalan. Sebab tu, sahabat yang muliakan sekalian, kalau kita perhatikan
Kalau kita ajukan kita kata soalan ataupun pertanyaan ataupun permohonan dalam bentuk soalan, dia akan lebih memberi makna. Dia akan lebih memberi makna. Maksudnya apa? Maksudnya misalnya kalau kita kata kalau kita nak minta sesuatu kepada seseorang, kita dengan merasa rendah diri. Ini bahasa kita dengan sama manusia. Kita kata, boleh minta tolong tak? Tu. Kita nak minta tolong. Boleh juga kalau kita kata minta tolong sikit. Boleh, ambil ni. Ambil tu, ambil ni. Maknanya, bawa tu, bawa ni. Itu suruh tolong. Tapi kalau kita kata, boleh minta tolong tak sikit? Boleh tak tolong ambilkan itu dan bawakan ke sini? Bahasanya lebih sopan, dan orang yang diminta tolong itu pun lebih rasa ringan untuk membantu. Banding kalau kita kata, bawa sini benda tu, bawa sini. Unjuk. Ya. Dia rasa lain. Seolah itu arahan. Gitu kan? Itu semuanya sebenarnya diajarkan oleh Allah Taala. Macam soalan juga Allah tanya. Afalan tu alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Kamu tak perhati ke apa kami buat pada kaum Ad? Ataupun juga misalnya kata kalau cikgu atau ayah nak marah pada siapa-siapa. Kan? Dia tak katalah nak buat perbandingan. Ayah nak buat perbandingan kepada seseorang. Tak. Ayah akan kata, kamu tak tengok dah anak orang sebelah tu. Bukan dia tak tahu kita tengok ke tidak. Takkan tak tahu anak orang sebelah. Tapi maksudnya, dia ambil perhatian itu. Kamu tak tengok anak jiran. Kamu tak tengok sepupu kamu. Kamu tak tengok ke abang kamu. Macam mana dia belajar. Kalau kita nak berlatih pada anak yang malas belajar. Macam mana dia belajar. Macam mana cara dia bergaul. Dia bergaul dengan siapa. Kamu tak perhati ke tu? Bukan kita suruh dia perhati. Tapi nak ceritanya, harapan kita besar sangat. Dan permintaan itu sangat bermanfaat untuk orang yang disuruh minta perhati itu. Bukan untuk kita. Gitulah Allah Ta'ala gunakan. Sebab itu boleh dikatakan sebenarnya hampir sama kalau kita perhatikan Quran ni. Cuma hukumnya lah berbeza lah. Tapi kalau metod tu lebih kurangnya. Jadi insya-Allah sekarang itu sebagai pengenalan tentang surah Al-Fajr. Rozi tak scan gambar tu tak apa, kita tengok sambil-sambil tu kita tengok tafsir Buya Hamka. Baiklah. Kemudian kita tengok kepada surah Al-Ghasyiyah, surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr. Kita bacakan ayat dia insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal layli idza yasr hal fi dhalika qasamun lidhi hijr alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب Inna rabbaka labil mirsad. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bermaksud, kita tengok yang Buya Hamka pasal Cikgu Safizi tayangkan yang Buya Hamka punya. Wal fajr, demi fajar. Demi malam yang 10. Wasyaf'i wal watr, demi genap dan demi ganjil. Demi malam apabila dia telah berjalan. Dan hal fi dzalika qasamul ladzi hijr. Adakah pada yang demikian itu suatu sumpah bagi yang berakal? Sampai situ ya, Nabi Hamka. Tapi kalau dalam tafsir Ibn Katsir lagi, kita lanjutkan lagi.
Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad? Apakah tidak engkau perhatikan bagaimana Allah perlakukan perbuatannya dengan kaum Ad? Yakni kepada kaum Ad. Iram zatil imad, iaitu Iram, penduduk kampung Iram yang mempunyai kemegahan, Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang belum pernah diadakan bandingannya di negeri-negeri itu. Wa Thamud alladhina jabus sakh fil wad, dan kaum Thamud yang mengangkut batu gunung ke lembah. Wa Fir'aun dzil autad, dan Fir'aun yang mempunyai bangunan yang teguh. Ini piramid mereka itulah. Alladhina taghaw fil bilad, yang berbuat sewenang-wenang di negeri-negeri itu. Fa aktsarum fil fasad, maka mereka perbanyakkanlah dalam kerosakan. Fasabba alaihim rabbuka sawta azab, maka dicurahkan oleh Tuhanmu pada mereka cabuk sesaan, yakni Allah Taala memberikan kepada mereka itu azab, lalu mereka buat kerosakan, kerana itu Rabbnya menipu kepada mereka cemeti azab. Cemeti maksud sebatan itu maknanya dalam bentuk angin dan sebagainya lah. Inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Tuhanmu tetap di tempat pengawasannya. Ini Allah sentiasa mengawasi ataupun memerhati kita semua. Dan sekali lagi lah, saya bila kita baca tafsir Buya Hamka, sangat cantik. Tapi tak apa, kita selang-seli dengan tafsir Ibnu Katsir. Baiklah, kita tengok tafsir dia. Tafsir waktu fajar dan ayat sesudahnya. Apa makna wal fajr itu? Wal fajr. Kalau dalam tafsir The Holy Quran, dari Yusuf Ali, agak saintifik sikit. Dan dia pun agak panjang kalau dalam tafsir Yusuf Ali ni. Dia bercakap tentang 4 sifat yang paling berlawanan. 4 sifat yang saling berlawanan. Yang sangat menarik disebutkan untuk menunjukkan kekuasaan dan keadilan Tuhan. Pada perkataan Al-Fajr itu. Al-Fajr itu. Yang pertama disebutkan kecemerlangan. Yang kedua ada rahsia waktu fajar itu. Cemerlang tu apa maksudnya? Cemerlang waktu fajar tu kan orang setengah segar. Orang sihat. Semangat. Dan masa itulah masa yang datang menggantikan waktu malam yang paling gelap. Maksudnya cerah. Kemudian bila mana jemari cahaya siang hari pertamanya mula kelihatan memancar, sedikit saja bilangan orangnya, kecuali mereka yang mengalami dalam pengalaman mereka sendiri tentang alam tabi'i yang boleh merasai kekuatan tenaganya yang sangat mempengaruhi jiwa. Dari segi keindahannya dan juga dari segi ada unsur perasaan gerun padanya. Rasa penuh harapan, orang bangun pagi dengan harapan hari ini dapat rezeki banyak. Itu semua tu panjanglah, itu saya tak nak sebut itu. Tapi nak sebutnya kan, secara ilmiahnya kalau kita nak bincang Al-Fajr itu saja, masya-Allah, panjang. Al-Fajr itu saja. Waktu fajar itu. Lepas tu saya logiknya, orang kalau kita sekolah, budak tingkatan 4, 5, 6, dia sekolah 3, 4, 5 dan 6, dia sekolah pagi. Pasal apa pagi? Pagi ni fresh. Otak tengah segar pagi. Sebab tu pasal ada peperiksaan besar yang mereka nak hadapi. 3 ada PT3-nya, 4 tak apa tapi persediaan SPM. SPM 5 SPM-nya. 6 dengan STPM-nya. Kenapa manusia meletakkan tu? Sebab memang waktu pagi ni Allah buat begitu. Allah buat begitu. Nanti kita bincang dalam juzuk amal nanti. Dah bincang dah juzuk amal. Wa ja'alna an-nahara ma'asha wa ja'alna al-laila libasa. Siang itu untuk bekerja, malam untuk menjadi pakaian sebagai rehat. Jadi kalau Allah sebut tentang al-fajr itu, memang sangat bermanfaat waktu fajar itu. Apalagi dengan semangat kerjanya, untuk kita mendapatkan rezeki dan semangat untuk kita berusaha dan macam-macam lagi. Kalau kita perhatikan, banyak sangatlah, ya Allah. Cuma kadang-kadang bila kita baca saja tu, kita kan demi fajar, begitulah. Kita tak nampak apa maksud Allah Ta'ala sebut fajar itu. Allah. Dan kalau kita perhati juga waktu-waktu pagi ni kan,
waktu pagi kan. Kenapa kalau darah kita, kalau biasanya kalau pagi, kalau luka, dia tak begitu banyak mengalirkan darah. Kan? Tapi kalau tengah hari kenapa? Kalau malam lain pula. Itu semua tu ada maksud belaka tu dengan apa yang telah sebutkan itu. Biarlah yang tu. Biarlah dia dengan keilmiahannya. Kita yang sesantai lah. Kemudian wal fajr. Di sini arti kata fajr sudah dikenali, iaitu waktu subuh. Demikianlah yang dikatakan oleh Ali radhiyallahu, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ikrimah. Ikrimah ni apa nama ni, anak Abu Jahal lah, Ikrimah. Mujahid. Ini maula pada Ibnu Abbas. Maula ini bekas hamba yang sangat alim dalam bidang tafsir. Itu Mujahid. Dan As-Sudi. Itu imam apa nama tafsir. Dan diriwayatkan dari Masruq dan Muhammad bin Ka'ab, yang dimaksud dengan fajar di sini adalah fajar hari raya kurban secara khusus. Ada juga mengatakan begitu. Ada mengatakan fajar itu subuh, ada mengatakan fajar itu ialah pada fajar pada hari raya kurban. Kenapa? Kerana ayat sebab itu walayalin ashr, 10 pada 10 malam itu. 10 malam itu mana maksudnya daripada 1 apa nama Zulhijjah sampai pada 10 Zulhijjah itu kan berpahala besar itu. Dan masa tu kan orang sibuk lagi buat haji dan sebagainya. Orang nak kurban pun tak sunatnya bersatu satu Zulhijjah, tidak memotong kuku sebagainya, banyakkan buat ibadat sebagainya. Ini semua ni, kalau kita baca terjemahan saja memang tak nampak, kecuali kalau kita baca tafsir. Sebab tu disebutkan Al-Fajr itu, dikatakan Al-Fajr itu maksudnya 10 pagi-pagi 10 hari 10 hari pertama Zulhijjah tu, sebab walayalin ashr itu. Sebut pada malam itu, malam-malam 10 akhir itu. Iaitu pada 1 sampai 10 Zulhijjah, iaitu pada hari raya Korban itu. Dikata dia sebagai penutup malam-malam yang 10. Maksud dari amalan-amalan yang 10 itu ialah 10 malam bulan Zulhijjah. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas dan Ibnu Zubair. Ini Abdullah bin Zubair ni cucu Sayyidina Abu Bakar, cucu Sayyidina Abu Bakar. Dan Mujahid dan beberapa ulama salaf dan ulama khalaf. Dan telah diriwayatkan secara sahih dalam Sahih Bukhari daripada Ibnu Abbas secara marfu', dia kata, "Ma min ayyamin 'amalu salihu ahabbu ila Allah fihinna min hadhil ayyam." Berkaitan dengan 10 Zulhijjah ni, daripada 1 sampai 10 tu, tidak ada hari-hari di mana amal soleh lebih disukai oleh Allah daripada hari-hari ini, yakni hari 10. Ini pada awal bulan Zulhijjah sampailah kepada hari raya Idul Adha tu. Mereka bertanya, punya istimewa tu, sahabat-sahabat tanya, tidakkah pula jihad di jalan Allah? Maka kata Nabi SAW, walal jihad fi sabilillah. Walal jihad fi sabilillah illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dhalika bi syai'. Yakni tidak pula jihad di jalan Allah kecuali seorang yang keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya, kemudian dia tidak kembali. Yang ni dia mati syahid lah. Mana kalau macam tu baguslah. Tapi kalau dia pergi berjihad, nak dibandingkan dengan ni, bagus lagi. Apa maksudnya begitu? Maksudnya begini, sahabat Imam sekalian. Kita teruskan dulu. Kita teruskan lagi. Kemudian Imam Ahmad meriwayatkan dari Jabir, dari Nabi SAW, dia bersabda, "Innal ashrul adha wal witra yaumu arafah wasyafu yaumun nahr." Sesungguhnya malam 10 itu adalah 10 hari, yakni pada Zulhijjah tu, di bulan kurban, dan yang ganjil adalah hari Arafah. Dan sedangkan yang genap adalah hari Nahar. Kita kan wukufkan hari ganjil 9. Kita wukufkan 9 kan hari ganjil. Hari genap kita raya. Ataupun kita nahar itu hari kurban. Maksud dia bila orang sebut wasyafa'i wal watr, yang ganjil dan yang genap dan yang ganjil itu ialah hari wukuf dan hari nahar itu. Jangan main main-main kita baca Quran. Ada perkaitan setiap ayat. Bukan sesaja. Macam semalam kita baca afala yanzurun alal ibili kaifa khuliqat. Kenapa unta dulu kita dah bincang semalam kan? Kenapa kemudian wala sama, kemudian bau langit. Kenapa langit pula? Patutnya langit dulu, lepas langit besar kan? Kita dah bincang semalam. Cepat nak sebutnya.
ada perkaitan setiap ayat. Ada paradigma. Kalau tidak, orang tak faham baca. Ada paradigma pun tak faham lagi baca kalau tak baca tafsir. Ada orang tulis tafsir pun tak baca lagi. Tak faham lagi. Pasal apa? Pasal tak baca. Itu masalah sendirilah. Bukan masalah kita. Kemudian, hadis ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Sanad perawi hadis tersebut tidak bermasalah. Akan tetapi menurut penulis, kata Ibnu Katsir, matan hadis ini mengandungi nakarah. Nakarah ini maksudnya kemungkaran. Dan jika ia dinyatakan marfu', wallahu alam. Nakarah ni maksudnya ada di dalam tu perawi yang meriwayatkan secara nadir. Maksudnya dia seorang je meriwayatkan itu tu. Yang lain tak riwayat. Itu maksud nakarah. Antaranya lah. Tapi tak apalah. Walaupun dia nakarah, tapi dia, kita ada yang awal tadi, dia diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maksudnya dia masuk juga tu. Termasuk dalam Asyara al-adha tu. Berarti makna 10 itu yang Allah Ta'ala suka tu. Maknanya dia akan dikuatkan oleh hadis yang lain lah. Lebih kurang begitulah. Kita sebut tu sekalian. Sahabat Ibn sekalian. Sekali lah sebut apa nama ni, jihad bagus. Sekali sebut 10 ni alam paling bagus. Kali ada sahabat tanya, ayu afdalul a'mal? Kata Nabi SAW, as-salatu ala waqtiha. As-salatu ala waqtiha. Wal jihad fi sabilillah. Wal birru walidain. Ada sebut ayu amal afdal? Al birru walidain. Wal jihad fi sabilillah. Macam-macam Allah Nabi sebut. Kadang orang tanya begini baik, kadang-kadang saya rasa saya dah sebut dulu. Bila Nabi sebut begitu begini, kadang-kadang nampak berbeza. Bukan berbeza, nampak berbeza. Tapi Nabi meraihkan orang yang bertanya. Kadang orang bertanya ni, dia nampak masalah ni, Nabi kata yang ini lebih baik supaya dia buat yang tu. Yang lain dia dah bagus dah, supaya dia lebih mengejar yang tu. Jadi sebenarnya yang akhirnya yang beruntung ni kita. Sebab baik belaka. Macam kita kata puasa, misalnya kata puasa 9-10. Puasa 10 Muharram ini, atau 9 atau 10 atau 10 atau 11, dia mengampunkan dosa yang lalu. Dah, hari tu kita puasa Arafah dah mengampunkan dosa yang lalu dah. Dosa yang lalu, dosa ke depan. Dah berapa kali setahun mengampun dah? Dah. Maknanya bagus lah. Beruntunglah kita. Berapa kali sehari puasa mengampunkan dosa lepas ni. Atau 2 hari puasa mengampunkan dosa dulu dan kini. Dah lah bulan apa nama ni, Syawal dulu kita dah puasa 6 dah. Puasa 6 seolah-olah kita berpuasa sepanjang tahun. Udah dah. Dah lah bulan Ramadan kita puasa penuh dah. Puasa penuh pula bulan Ramadan Allah janjikan, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi atau kama qala. Bila kita puasa bulan Ramadan atau kita berqiyam bulan Ramadan, Allah Taala mengampunkan dosa kita yang ghufira ma taqaddama min zambi. Allah Taala mengampunkan semua dosa-dosa kita yang lalu. Jadi sebenarnya hidup ini adalah pengampunan Allah SWT. Lagi kita buat ibadat Allah. Allah nak beri peluang kepada kita supaya kita sebut amal. Dan amalan itu dah balik pada kita. Sudahlah kita puasa Ramadan diampunkan. Puasa 6 bulan Syawal. Seolah kita puasa kaya mudah. Seperti kita puasa sepanjang tahun. Dia diampunkan Allah juga. Lepas tu puasa pula. Puasa apa nama ni, Arafah. Sudah diampunkan juga. Puasa Ashura pula. Diampunkan pula. Dah. Bahagian puasa saja 4 kali puasa sudah diampunkan berkali-kali dalam setahun. Maknanya Allah, pemurahnya Allah SWT. Cuma begitulah, bila orang tak kenal maka tak cinta. Maka bila tak cinta dia tak erti bahasa. Begitulah bahasa lembutnya. Nah, kemudian sahabat yang saya mulakan sekian. Cuba saya tengok Buya Hamka muka surat 142 tu sih. 142. Dia punya ayat dia tu cantik ya. Dia kata apa dah? Ayat yang pertama adalah Allah menyuruh perhatikan fajar, iaitu cahaya matahari yang dia. Ini ada fiqh iaitu cahaya matahari yang mula membayang di sebelah timur. Bukan keluar dah tu. Kita panggil apa tu? Bulat tu tak nampak lagi. Dia panggil fajar sebab tu dia panggil membayang. Membayang. Matahari tak nampak lagi. Baru nampak cahaya. Jadi mulai membayang di sebelah timur. Kira-kira 1 jam lebih kurang sebelum matahari itu sendiri terbit. Jadi waktu itulah
kita diwajibkan Tuhan mengerjakan sembahyang subuh. Dan habis pula waktu subuh itu apabila matahari terbit. Jadi sekarang ni kalau subuh kita, pukul apa subuh tadi? Pukul 5, pukul 6. Jam kita ni. Subuh kita pukul 5.51. Ni yang tak dicepatkan lagi 8 minit tu. Maknanya lebih kurang itulah. Jadi katalah subuh kita 5.51. 51. Sebenarnya 8 minit dia cepat tu. Katalah subuh 51. 1 jam lepas itu. 5.51. 6.51. 6.51 tak. 5.51. 1 jam lepas tu apa? 6.51 lah. 6.51. Habis subuh. Habis subuh. Lepas pada tu, bukan subuh gajah. Subuh tak ada nama. Lebih pada sejam, dia sudah dikira meninggalkan waktu subuh. Kurang-kurangnya. Sebab tu kaedah kita, saya rasa saya dah sebut dulu, kita nak bagikan waktu solat ni 3. Kalau waktu 3 yang bahagian pertama itu dikira awal waktu. 1/3 1/3 yang kedua tu adalah tengah waktu. Yang ujung tu dia kira kita ni orang yang mengakhirkan solat. Lebih pada tu dia memang tak masuk buku dah. Pasal apa? Dah habis waktu. Perkiraan kita solat ni awal waktu atau tengah atau akhir. Kemudian waktu fajar itu habis. Dan saat fajar menyising itulah waktu yang amat penting bagi manusia. Kerana setelah selesai beribadat kepada Tuhan dengan sembahyang subuh, mulalah mereka bergerak menghadapi hari yang mula siang dan buat mencari rezeki di bumi Allah. Di saat itu pula Allah memberikan modal. Modal apa? Modal sehari semalam penuh untuk hari yang baru agar diisi dengan ibadat kepada Allah. Malam tadi kan kita beribadat kepada Allah. Dan amal yang soleh. Dan janganlah hendaknya hari itu pergi dengan percuma, tidak berisi, dan kerana masa yang telah lampau tidak dapat diulangi lagi. Itu antara modal. Dan modal yang besar juga Allah berikan ialah kerehatan. Bila kita tidur tu rehat. Dan bila kita rehat, alhamdulillah kita bertenaga. Itulah modal. Sebenarnya modal besar ni tenaga. Kalau kita tak sihat, modal duit banyak pun tak jadi. Tak. Katalah duit banyak tak sihat. Tak. Dapat untung banyak dah. Buat dialisis. Lepas tu belah jantung. Lepas tu kencing manis. Lepas tu habis begitu duitnya. Lepas tu modal paling besar ialah modal kesihatan. Lepas tu sahabat yang mulakan sekalian, sama-samalah kita menjaga kesihatan. Mudah-mudahan dia menjadi modal yang besar untuk kita, untuk termasuk dalam beribadat kepada Allah SWT. Kemudian wal-laili idza walayalin ashr. Apa yang disebutkan oleh Buya Hamka ni, apa ni? Menarik ya. Bagus ya. Iaitu kata dia, sejak tanggal 1 adalah persiapan mengerjakan haji. Yang kita pada 1 Zulhijjah. Ini yang berpendapat bahawa al-fajr itu ialah pagi 1 Zulhijjah sehingga 10 Zulhijjah. Hak tadi al-fajr itu yang pertama yang mengatakan bahawa itu waktu subuh. Yang ni al-fajr itu maknanya 1 Zulhijjah sehingga 10. Itu kata Buya Hamka, sejak 1 itu adalah persiapan untuk mengerjakan haji. Hari ke-8 adalah hari tarwih dan persiapan berangkat ke Arafah. Dan hari ke-9 ialah hari wukuf. Dan iaitu berhenti di pada Arafah. Dan yang menjadi pusat inti dari amalan haji itu. Dan setelah selesai wukuf, turun kembali ke Mina dengan singgah di Muzdalifah. Kemudian berhenti untuk memilih batu dan melontar di Jamrah di Mina. Dan selesai melontar Jamratul Aqabah di pagi hari ke-10 di Mina itu, dinamailah hari ke-10 itu Yaumun Nahar. Hari korban. Dan hari inilah mereka menyembelih binatang kurban. Dengan demikian, pekerjaan haji yang penting telah selesai dikerjakan sehingga pada hari itu juga dapat diselesaikan sekaligus tawaf ifadah dan sa'i sehingga selesai seluruh rukun dan syarat dan wajib haji sehari itu juga.
Batu sebab ni sekalian. Dalam perhitungan apa nama ni, kita kata ulama-ulama kita dalam ambil kira soal-soal ibadat ni sangat cantik. Misalnya macam tadi, kalau yang sebut subuh, apa makna fajr subuh? Dengan dalil dia. Kemudian Buya Hamka buat datang pandang ulama sama juga Ibn Katsir menyebutkan tentang al-fajr itu maksudnya pada 10, 1 hingga 10 Zulhijjah, ada dalil dia. Mana pendek kata kalau kita buat belaka, termasuk dalam semua lah kita ni. Termasuk kita dapat kemuliaan subuh, termasuk kita dapat kemuliaan 1 hingga 10 Zulhijjah, masuk belaka. Tapi kalau kita tak buat belaka, rugi belaka. Itu masalah. Sebab apa? Sebab kita tak tahu. Macam 10 Muharram tu. Kalau kita tak puasa, rugilah. Atau tak puasa 9 dan 10, atau tak puasa 10 atau 11. Rugi, sayang lah. Sayang. Pertama sekali ya, bila kita, tak kira lah siapa-siapa pun. Tapi kalau kita dah memang dah tahu dah benda tu ada sebagai ibadat sebagainya, silakanlah. Makan, nak kira makan ni, mati tak habis makan. Kita hidup, kita makan. Kita mati, kita dimakan. Gitu. Ada juga orang yang kena makan masa hidup, kena makan dah. Dimakan dah masa hidup pun. Atau mau makan dah, masa hidup, makan orang. Makan apa? Makan harta orang, macam-macam. Tapi sebut kalau soal makan ini, apa mati tak habis. Sedap sana, sedap sini. Sedap sama kalau makan. Tapi, kalau puasa, tak sedap. Tapi sedap bila kita nak buka puasa. Itu memang janji Nabi SAW. Farhatan lis-sa'im inda liqa'i rabbihi wa inda indal fit, apa yang panggilnya, ketika berbuka. Inda iftar, ketika hendak berbuka. Tu ketika bertemu Allah dan ketika hendak berbuka puasa. Dah. Sudahlah yang tu ya. Kemudian ini banyak lagi kalau Buya Hamka sebut sini. Saya bacakan juga. Ibnu Jarir menerangkan dalam tafsirnya 10 hari bulan Muharram dan sebuah tafsir daripada Ar-Razi ialah 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan. Ada juga mengatakan itu. 10. Tadi kita bincang Fajar. Fajar itu satu hal. Yang kedua, kita bincang 10 Zulhijjah. Itu kata Ibnu Jarir. Kata Imam Ar-Razi, 10 itu 10 terakhir Ramadan. Pasal apa? Banyak dalil juga. Antaranya disebut sini 10 akhir Ramadan itu, iaitu di seluruh malamnya, beliau lebih banyak bangun. Ini Nabi lebih banyak bangun. Dan dibangunkan pula kaum keluarganya, termasuk isterinya. Dan ada pula, riwayat menyebutkan, mengatakan yang 10 itulah 5 malam di awal bulan dan 5 malam di akhir bulan. Kenapa? Kerana malam-malam begitu gelap. Berbanding malam pertengahannya yang agak terang. Jadi, kata Buya Hamka, mana-mana pun saja boleh dipakailah semua tu. Lagi bagus pakai semua. Kerana rahsia Allah sebenarnya, Allah saja yang mempunyai diri yang tahu. Tidak kita. Tapi sebutkan kalau 10 akhir Ramadan, betul juga. Sebab apa? Sebab Nabi sangat mengutamakan. Kalau 10 akhir Ramadan, Puan Aisyah sebut, Nabi seolah-olah macam tak kenal. Tak kenal kita. Nabi selalu beriktikad di masjid 10 akhir Ramadan. Dan Nabi menggalakkan supaya dikejutkan kaum keluarga supaya bangun pada akhir Ramadan. 10 akhir Ramadan juga. Banyak 10. Pada sahabat mereka, kalau kita tak buat memang saja rugilah. Rugi. Nah, kemudian seterusnya, ayat seterusnya dalam tafsir Ibn Katsir kita tengok ayat yang ketiga, wasyaf'i wal watr, dan demi yang genap dan yang ganjil. Dalam hadis di atas sebutkan bahawa hari yang ganjil adalah hari Arafah kerana jatuh pada 9 Zulhijjah. Sedangkan hari yang genap ialah hari kurban, yakni hari nahar. Kerana dia jatuh pada 10 Zulhijjah. Demikianlah yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, Ikrimah, Dhahak, dan tentang kedua kata tersebut yang genap dan yang ganjil terdapat beberapa pendapat yang lain. Antaranya dalam tafsir Ibn Katsir, terujuk dua ni lah. Kalau tiga ni kan, banyak pula. Kalau misalnya sebut, katalah macam Dr. Yusuf Ali ni sebut kalau maksud wasyaf'i wal watr itu disebut apa ni? Panjang pula ni.
Dia itu dia kata dia kelainan dan sifat berlawanan antara bilangan ganjil dan bilangan yang genap menjadi bahan perbincangan ilmiah antara mereka yang membicarakan nilai dan khasiat yang ada dalam bilangan. Ya. Nilai dan khasiat yang ada dalam bilangan. Bagaimanapun, bilangan genap dan ganjil itu mengikut satu sama lainnya dengan secara tertib, tersusun dengan baik dan teratur. Tiap-tiap satunya adalah bebas sendirian. Tetapi tidak ada satu pun daripada yang lengkap dengan dirinya saja, tidak memerlukan yang lain. Dalam ulasan yang penghabisan sekali, setiap bilangan genap itu terdiri daripada dua bilangan yang ganjil. Okay? Maksudnya, saya kata, ini pelik sikit ni, agak ilmiah. Iaitu, setiap bilangan genap itu terdiri daripada dua bilangan yang ganjil. Maksudnya, genap kan dua, tetapi dua itu terdiri daripada yang ganjil. Iaitu satu campur satu. Dua. Apa maksudnya? Maksudnya, kalau genap itu katalah orang suka yang genap. Ada kan orang suka nombor-nombor genap kan? Ada suka nombor-nombor ganjil kan? Apa maksudnya? Genap ke ganjil ke? Asalnya satu juga tu. Iaitu daripada ganjil. Jadi genap. Tak, kalau nak jadikan ganjil, buang satu. Jadi buang satu, jadi ganjil. Yang genap tadi. Jadi sebenarnya, kalau kita manusia sebenarnya, begitu je lebih kurang kitanya. Tak, kadang-kadang kita sihat, kadang-kadang kita tak sihat, kadang-kadang kita kaya, kadang-kadang kita jadi susah, kadang-kadang kita apa nama ni lebih, kadang-kadang kita kurang. Jadi ibarat Allah Taala datangkan wasyaf wal watr itu begitulah. Saling lengkap melengkapi. Itu maksud dia. Wasyaf wal watr itu. Ini yang Dr. Yusuf Ali sebutlah. Dan semua benda berpasangan sifatnya. Dan alam haiwan pasangannya ada, dan tiap-tiap satu daripada yang melengkapi satu yang lain. Perkara-perkara yang maknawi dan yang bersifat benda kerap kali difahamkan sebagai berlawanan dengan sifat-sifat berlawanan antara kedua-duanya dalam perkara-perkara rohaniah. Mengapakah kita tidak memahami lebih macam-macam lah. Tapi kan seronok tu. Yang ganjil itu asalnya genap. Yang genap itu pun asalnya ganjil. Jadi mana asalnya? Dua-duanya sama-sama asal. Maknanya kita saling memerlukan. Kita apa? Kita tengok yang Buya Hamka punya. Sedap si Buya Hamka. Apa kata Buya Hamka? Kata Buya Hamka, menurut segala perhitungan terdiri daripada genap dan ganjil. Yang ganjil dicukupkan oleh yang genap. Macam tadilah. Lebih kurang. Mujahid mengatakan, segala makhluk yang dijadikan Allah itu ada genap. Ada yang di darat, ada laut, ada jin, ada manusia, ada matahari, ada bulan, ada kufur, ada iman, ada bahagia, ada sengsara, ada petunjuk, ada kesesatan, ada malam, ada siang. Jelas. Orang Melayu cakap banyak. Tapi jelas lah. Dan tafsir dari Mujahid itu dapat diperluaskan lagi, kata Buya Hamka. Dapat diperluaskan lagi. Selain daripada ada bumi, ada langit, ada permulaan, ada kesudahan, ada lahir, ada batin, ada lelaki, ada perempuan. Adapun yang tetap ganjil atau tunggal, tidak ada pasangannya, satu saja. Yang tetap ganjil, tidak ada pasangan, satu saja. Apa dia? Iaitu Allah. Allah tidak ada genap. Sampai bila-bila pun. Allah itu ganjil. Dia tak ada genap. Yang ni ada. Yang lain semua ada. Ya? Kalau warna hitam ada putihnya. Kalau tinggi ada rendahnya. Kalau besar ada kecilnya. Kalau luas ada sempitnya. Kalau jauh ada dekatnya. Kalau hodoh ada cantiknya. Ya. Apa saja. Tebal ada nipisnya. Panjang ada pendeknya. Ya. Macam-macam. Semua ada. Ada pasangan wasyafa'i wal watr. Wasyafa'i wal watr. Iaitu yang genap dan yang ganjil. Itu pun kalau kita nak bincang, nak bersembang. Kalau dalam buku buku apa tadi? Buku tentang keajaiban The Miracle of Al-Quran and Sunnah. Rupanya semua benda ni adalah ada pasangan. Termasuklah kita tumbuh-tumbuhan itu. Tumbuh-tumbuhan ada pasangan dia.
ada bunganya, ada saya teringat tu, saya tak tengok tu, saya teringat kita baca. Tumbuh-tumbuhan diciptakan berpasang-pasangan, jantan dan betina. Ada juga rupanya tu. Ha? Ha. Tapi mana orang tua kita tahu apa orang tua kita panggil betik jantan, betik betina. Pasal apa dalil dia? Dia kata betik jantan tu tak berbuah, betik betina berbuah. Memanglah orang perempuan mengandung, lelaki tak mengandung. Tak? Tapi kalau tanam kelapa tak berbuah, apakah kelapa tu pokok kelapa jantan? Tak juga. Pasal tak cukup baja. Mungkin je kelapa tu kelapa pondan kot. Begitulah. Tapi sebutnya ada pasangan. Tumbuhan pun ada pasangan. Antaranya kalau kita sebut alladzi ja'ala lakumul arda mahdan wa salaka lakum tariqan fiha subula wa anzala minas sama'i ma'a fa akhrajna bihi azwaja min nabatin syatta. Tuhan yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan menjadikan jalan-jalan di atasnya bagimu dan yang menurunkan air hujan dari langit, kemudian kami tumbuhkan dengannya daripada air hujan tadi beraneka azwajan min nabatan, beraneka macam tumbuh-tumbuhan. Azwajan tu maksud azwajan tu macam. Maksud azwajan itu. Azwajan berpasang-pasangan lah. Azwajan itu. Kalau kita bercakap Arab kan, zauj, suami, zaujah, isteri. Zauj. Zauj, suami isteri. Dan buah-buahan diciptakan ada unsur jantan. Wa min kulli thamarati ja'ala fiha zaujaini itsnain. Allah sebut dalam Quran itu. Dan dia menjadikan semua buah-buahan itu berpasangan. Buah-buahan berpasangan Allah jadikan. Buah merupakan hasil akhir dari proses reproduksi tanaman tingkat tinggi. Fasa sebelum buah adalah bunga. Bunga memiliki organ betina, iaitu putik, dan jantan jadi benang sari. Setelah serbuk sari jatuh pada putik bunga, maka peristiwa penyuburan terjadi. Dia panggil apa tu? Proses apa tu? Dan pada akhirnya akan membentuk buah. Dan hal ini menyiratkan adanya organ jantan dan betina. Dan ialah fakta yang disebut dalam Quran. Dia panggil proses pendebungan. Proses pendebungan itu. Kadang oleh angin, kadang oleh serangga, kadang oleh manusia. Pegang sana, bawa pergi sini. So dia bawa tu adalah proses jantan kepada yang betina. Dan macam-macam lagi lah. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah Ta'ala. Hanya yang mengkaji saja yang tahu. Bukan saja tumbuhan. Bahkan hal itu juga berlaku selain daripada manusia dan haiwan dan tumbuhan dan buahan. Yang berpasangan bukan saja pada tumbuhan, pada manusia, pada haiwan. Termasuk juga yang berlaku pada sebuah fenomena elektrik. Iaitu antara proton dan elektron. Iaitu Allah sebut subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maksudnya Allah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa ditumbuh di bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Yang dululah yang orang dulu tak tahu. Yang ni charge elektrik itu. Manusia dulu tak tahu. Magnet yang kita besi berani tu kan. Ada positif negatifnya. Kalau sama-sama negatif dia tak boleh. Dia kena, kalau tidak tak berlaku pengaliran. Dulu tak tahu. Orang sekarang tahu. Inilah mukjizat Al-Quran. Sentiasa ada. Panjang pula. Tak ke mana pula kita ni. Tak habis kan. Kemudian banyak lagi lah yang lain. Masa nak tengok pula. Nak kongsi. Banyak puan. Sahabat-sahabat mulia sekalian, banyak. Siapa yang belajar elektrik tu, sedar-sedarlah sedikit bahawasanya di sebalik itu ada peringatan Tuhan kepada kita untuk kita melihat itu adalah kebesaran Allah SWT. Cuma wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Cuma tak tahu je. Bukan saja pada haiwan, pada tumbuhan, pada manusia ada pasangan, tetapi ada yang berpasangan yang kita tidak tahu. Antaranya proton, elektron, positif, negatif dan sebagainya. Kemudian sahabat yang mereka sekalian yang memandu berhati-hati. Yang sedang duduk-duduk tu berhati-hati juga, jangan tertidur. Nanti tertumbang. Kemudian abilah itu wasyaf'i wal watr
yang ganjil dan yang genap. Tapi kalau sini banyak lagi yang kau sebut ni. Dan boleh juga boleh juga kita jadikan peringkatan Allah tentang genap dan ganjil ini untuk merenungkan betapa pentingnya hisab atau hitungan. Sejak dari hitungan biasa sampai kepada matematik. Tertinggi yang selalu jadi urutan dari yang ganjil dengan yang genap. Dan dengan ilmu hitung yang tinggi itu, akan sampailah kita kepada kesimpulan bahawa hanya ganjil juga permulaan hitungan. Baik dipandang dari segi ilmu hutang ataupun dari segi ilmu ukuran. Dan pada satu juga penutupnya. Dari satu dimulai dengan satu yang disudahi. Maksudnya apa tuan-tuan sekalian? Iaitu nombor ni walaupun besar mana sekalipun, dia perlukan kepada yang ganjil. Yang ganjil itu dia tidak ada dalam dunia ni atau akhirat ni, tak ada yang ganjil kecuali yang ganjil itu, yang satu itu hanya al-witr, itu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Nak pergi ke situ. Bukan saja sebut al-witr tu. Maksudnya nak pergi ke situ. Iaitu walaupun genap itu banyak tak, jadi banyak. Tambah satu jadi banyak, tambah satu jadi banyak. Tambah satu jadi banyak. Tapi dengan nambah yang ganjil itu, dengan menambah yang satu tu, yang kalau kita buang jadi ganjil, yang menambah yang satu itu, itulah pelengkap. Dan sebenarnya pelengkap itu adalah Allah. Yang ada semua ni, dia berasal daripada yang ganjil, iaitu Allah. Kaya macam mana sekalipun, semua ni adalah pemberian yang ganjil. Yang ganjil itu Allah. Allah kan esa. Satu. Banyak mana pun. Kuat mana pun. Kuat, hebat. Asalnya daripada yang satu. Iaitu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ke situ perginya nombor tu kalau kita belajar agama, matematik dan kita panggil matematik dan agama. Atau apa sajalah. Belajar sains ke belajar apa. Akhirnya kalau kita kembali kepada Allah, ke situ juga perginya. Panjang pula cerita ni sih. Saya kan nak baca sampai dua tafsiran hari ni. Tak sempat. Baru ayat ketiga sih. Baru wasyafi'i wal watr. Tak tengok. Tak apa Ustaz. Kami sedia mendengar. Rasa lambat lah sih. Tu baru dua tafsir kita tengok sih. Kita tak tengok tafsir Al-Munir ni. Tak apalah. Tengok sendirilah pula. Kita nak ringkas tu tapi tak jadi ringkas juga. Baiklah. Kemudian walayali wasyaf'i wal watr walayalin asr. Kemudian wasyaf'i wal laili idza yasr. Wal laili idza yasr, dan malam apabila dia telah berjalan. Ini pun satu hal juga. Tak apalah. Kita bincang di sini yang tafsir Ibn Katsir sebut, yang malam berjalan itu ialah Allah berfirman, demi malam apabila berlalu ataupun berjalan. Al-Afi berkata dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yakni apabila telah pergi. Ini Abdullah bin Az-Zubair berkata tentang demi malam apabila berlalu. Tentang walayalin asr. Tentang malam walayli idza yasr, apabila malam itu berlalu. Hingga sebahagian malam pergi meninggalkan sebahagian yang lain. Dan Mujahid, Abu Aliyah, Qatadah, Malik berkata dari Zaid bin Aslam, dari Ibnu Zaid tentang ayat demi malam apabila berlalu. Katanya selanjutnya Allah Ta'ala hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Dia tak bincang panjang tentang tu. Wal laili idza yasha. Sampai situ je. Tapi apa tu kita kata, tafsir Ibn Katsir ni sudah bagus. Tapi kita tak boleh bergantung pada satu buku. Sama juga guru. Juga guru. Ya, guru kita sudah bagus. Tapi kita tak boleh bergantung pada seorang guru. Atau kita sudah ada kereta yang contohlah, kita sudah ada Starlet. Starlet. Tapi kalau nak pergi pasar, tak boleh bawa Starlet. Nak bawa Myvi. Pergi
bawa pasar Myvi. Kadang-kadang tak boleh juga bawa Myvi pergi pasar. Kena pergi dengan motor lagi cepat. Begitu kaedah dia. Manfaat berbeza. Kalau nak jalan jauh, tarik anak lama. Isteri satu. 7 campurlah 2, 9. Balik kampung, mak ayah nak naik juga. 10, 11. Bangga naik kereta menantu. Kalau mak betul naik kereta menantu besar. Ya, hutang banyak pun. Kan? Tapi kalau duduk kita nak pergi ke tempat yang tidak perlukan kereta besar, kita perlukan kereta kecil. Bahkan, kita tak perlukan kenderaan pun kalau nak pergi mana-mana. Pasal mana? Kita nak pergi ke dapur, jalan kaki. Takkan nak naik motor ke dapur rumah kita. Begitulah juga dengan buku. Dengan guru. Kita tak boleh cukup dengan satu buku. Kena banyak buku. Kena banyak buku. Macam saya sebut dah. Kita baca 5 tafsir. Ada lagi tak baca? Tafsir Al-Maghari tak baca lagi. Tafsir apa nama baca ni? Tafsir Al-Mubin, Tafsir Mubin, kita tak baca lagi Tafsir Mubin. Ya ringkas juga. Ringkas je Tafsir Mubin ringkas. Tafsir Jalalain kita tak sentuh lagi. Walaupun ringkas. Jalalain antara tafsir paling ringkas. Sebab tu sahabat yang melakukan sekalian macam Dalani. Dalani dia tak terjemah, dia tak tafsir. Wasyafi'i wal watr. Hal fi dhalika qasamul lidhi hijr. Sikit je kalau ada pun. Dia semua sikit je. Hal fi dhalika qasamul lidhi hijr. Apa dia sebut sini? Itu kata dia walaili idza yasr. Dia tak tafsir di sana Ibnu Katsir. Dia sebut begitu je. Sekadar malam berlalu. Tapi cuba tengok sahabat sekarang, cuba tengok Buya Hamka sebut apa? Kalau Buya Hamka dia sebut sini walaili idza yasr dan demi malam apabila berlalu. Demi malam berlalu iaitu kata dia sama sekali bertali dan bersambung. Atau telah berlalu tadi kata dia demi malam apabila berlalu atau telah berlalu sama sekali bertali dan bersambung. Mulanya fajar menyingsing, kemudian matahari pun terbit dan hari pun siang. Akhirnya matahari terbenam dan malam pun tiba. Bertambah lama, bertambah larut, bertambah gelap. Akhirnya dia pun berlalu atau berjalan. Maksudnya begitu. Berputarlah roda kehidupan kita dalam putaran bumi mengelilingi matahari atau matahari menerangi cakrawala atas kehendak Allah SWT. Kemudian datanglah pula ayat 5 menjadi patri penguat dari alam yang telah dijadikan sumpah peringatan oleh Tuhan itu. Apa maksudnya? Walaili idza yasri. Maksudnya malam itu berjalan. Apa maksud berjalan tu? Kita lah. Pada malam, lepas tu tengah malam, lepas tengah malam, 1/3 malam. Kan ada makna belakang tu. Ya ayyuhal muddassir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir. Itu satu ayat. Ayat lain, ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalil, aw zid alaihi wa rattil qur'ana tartila. Apa maksud tu? Qumil laila illa nisfu. Ya al-muzammil qumil laila illa qalilan nisfa aw inqus minhu qalil. Apa maksud dia tu? Ada makna tu. Maknanya segala tu berhubung-hubung. Berjalan tu. Yang berjalannya maksudnya kita malam tu memanglah. Maknanya kita yang mengisi malam itu. Daripada lepas dah balik kerja katalah maghrib. Duduk maghrib buat apa? Kata orang tengok berita pasal COVID ya. Tentang COVID apa? Okay, tengok berita. Lepas tengok berita buat apa? Pasal maghrib buat apa? Baca Quran. Baca buku. Tengok berita. Tengok berita tengoklah tak apa. Lepas isyak tengok berita apa lagi? Tak. Bacalah buku. Atau pergi kuliah. Antara kuliah maghrib dan isyak tu. Lepas isyak, balik buat apa? Makan nasi. Tu bahaya tu. Lepas isyak jangan makan nasi. Sebelum maghrib makan nasi. Sebab tu Nabi suruh Allah Ta'ala perintah buka puasa. Masuk maghrib tu, petang. Supaya, bila kita makan petang itu, kita kenyang. Kita solat tarawih tu, dia sudah menggunakan tenaga. Mana kita sihat. Pasal kita makan, kita bekerja. Bukan makan tidur. Itu sistem Allah Ta'ala. Tu kata jadi panjang cerita tu. Kemudian, lepas isyak. Sunnah Nabi, lepas isyak, tidur. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i, pendapat qaul qadim, Imam Syafi'i, solat isyak
afdal dilambatkan. Dan kalau buat begitu, tak solat abang kita. Isyak pukul 12 azan. Siapa nak pergi? Tok Bila pun tak azan. Rakam je lah. Tok Imam, pasal kena bayar. Pergi. Qaul Qadim, solat isyak sunat awal waktu. Qaul Jadi, bila Imam Syafi'i pindah ke Mesir, dia tukar pendapat. Yang lama dia tak pakai. Dia pakai yang, dia keluarkan pendapat baru, bagi dia solat isyak sunat ditakhirkan. Pasal apa? Pasal kalau Nabi SAW, kalau Nabi solat isyak awal waktu, lepas solat isyak, Nabi tidur. Dan saya rasa, bila Imam Syafi'i pindah ke Mesir, dia tengok orang Mesir ni, di Mesir tu, lepas isyak tu orang masih lagi berniaga. Mungkin ada lagi buat hal itu hal ini. Maka, sunatnya isyak tu lambat, sebab bila dah solat isyak tu, sepatutnya kena terus tidur. Sebab kita nak bangun awal. Kena bangun awal, sebab Nabi sebut begitu. Itu sahabat Malaysia. Saya praktik apa yang sahabat beritahu. Ada sahabat saya beritahu, dia kata isteri dia darah tinggi ke apa. Dia kata tak cukup tidur. Doktor kata tidur kita ni sekurang-kurangnya malam kena 4 jam direct. Jangan berhenti. Tak boleh tidur bangun. 4 jam tu direct. Saya rasa Alhamdulillah. Katalah kita tidur pukul 12. Pukul 12. 1, 2, 3, 4. Pukul 4 tengok kita bangun. Kita rasa macam tak mengantuk. Cukup. InsyaAllah. Sama ada bangun nak solat ke bangun nak sama tidur balik tu wallahu alam kan. Tapi memang cukup. Lepas tu Nabi SAW lepas solat isyak Nabi tidur. Lepas tu Nabi boleh bangun awal. Ni tidur pukul 3, 3:30 nak bangun tahajud. Jam. Malaikat pun bening tengok orang ni. Kuat ni jaga. Tak bening ke malaikat kata. Sebab tu sahabat malaikat yang menjalankan malam itu bukan malam kita. Walayalin walaili iza yasr, dan malam apabila berlalu. Dan banyak lagi lah yang lain. Kalau yang dalam ni lagi canggih walaili iza yasr, dan demi malam. Iaitu bahagian terakhir pada waktu malam. Masa sebelum sedikit daripada siang hari sepenuhnya. Perhatikan pula perubahan yang berlaku setiap peringkat demi peringkat secara beransur-ansur dalam kebangunan dari segi rohani, dalam pembangunan dari segi rohani pada seseorang itu, dan isyarat-isyarat tentang berlakunya pembangunan rohani itu. Mula-mulanya berpusingnya waktu malam. Bila mana hanya beberapa jari jemari, cahaya mula memecahkan suasana. Kedua, ibadat dan upacara-upacara keagamaan dalam bentuk kemasyarakatan dan lembaga-lembaga. Seperti amalan dalam 10 malam pertama bulan Zulhijjah. Dan ketiganya, bila sifat berlawanan dengan yang biasa antara dunia di sini dan alam akhirat. Di sana hilang lenyap dan kita boleh melihat syurga walaupun di sana. Dan akhir sekali, bila alam dunia ini hilang lenyap, maka cahaya yang sepenuhnya dari hari itu menjelang tiba dan kita berhadapan dengan hari kebenaran. Sesungguhnya berhadapan muka dengannya, yakni dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksud dia? Maksudnya kita melalukan malam itu dengan ibadat. Itu antaranya walaili idza yasr, bila malam itu berlalu. Dan alangkah ruginya orang yang kalau malam yang berlalu tanpa apa-apa, sia-sia. Ataupun siangnya lalu tanpa sia-sia. Sama juga, rugi juga. Berlalu tanpa sia-sia. Kemudian ayat seterusnya, hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Adakah pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima bagi orang-orang yang berakal? Yang ni bagi orang yang memiliki akal. Yang ni sumpah Allah sebut tadilah. Sumpah Allah sebut wal fajr wal layalin ashr wasyafa'i wal watr wal laili idza yasr. Waw tu waw lil qasam dipanggil. Waw lil qasam, bukan waw lil ataf. Tak payah bincang itulah. Waw lil qasam ni waw menunjukkan sumpah. Waw sumpah. Jadi kata dia yang berlalu itu sumpah-sumpah itu bagi orang memiliki akal yang bijak, logik dan agama. Akal disebut hijr, pencegah, penghalang dan pembatas. Kerana akal dapat mencegah manusia dari melakukan tindakan dan ucapan yang tidak pantas baginya. Hal fi
Dzalika qasamul lidhi hijr. Lidhi itu yang memiliki, hijr itu akal. Di sini terjemah akal pasal apa? Hijr itu dia batasan. Akal yang sebenarnya membataskan itu. Membataskan soal halal dan haram. Akal yang kita membataskan soal baik dan buruk dengan izin dan wahyu Allah SWT. Kemudian termasuk dalam terminologi ini adalah hijrul bait. Hijr Kaabah tu kan hijr Ismail kan. Hijr tu panggil tembok atau batas. Batas itu maknanya kita tak boleh tawaf masuk dalam tu. Hijr Ismail tu. Walaupun ada jalan keluar masuk, tak boleh masuk. Batal lah kalau kita tawaf masuk situ. Nak shortcut tak boleh, skip situ. Terbatal. Jadi kerana ia menghalangi orang yang melaksanakan tawaf sehingga dia tidak boleh masuk dan dengan temboknya yang menghadap ke Syam. Dan juga termasuk dalam terminologi ini adalah hijrul yamamah. Yamamah, hijr yamamah tu. Ataupun hijr al-hakimu ala fulan, yakni hakim melarang si fulan mengelola harta. Maknanya orang ni bodoh. Dia tak ada akal, hijr. Tak ada akal. Dan semua ini berasal daripada akar kata yang sama dan memiliki makna yang tidak berbeza. Dan sumpah ini adalah sumpah dengan menggunakan waktu-waktu ibadah. Dan dengan ibadah itu sendiri seperti haji, solat, ibadah lainnya yang dilakukan oleh hamba-hambanya yang taat dan bertakwa untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Mereka adalah orang yang takut kepadanya, rendah diri terhadapnya dan khusyuk terhadapnya. Sahabat yang melakukan sekalian, perhati Allah bersumpah. Yang tiga ni. Wal fajr walayalin ashr wasyafa'i wal watr wal lail idza yasr. Semua ni berkaitan dengan masa. Berkaitan dengan masa. Macam ganjil dan genap itu pun masa juga kalau kita kira. Kalau kira kan bukan dengan masa. Jadi sebab tu kita perhati ibadat, semua ibadat dia bergantung kepada masa. Solat ada masa. Puasa ada masa. Zakat ada masa. Haul itu cukup haul. Cukup tahun. Masa tu. Ada nisab, tengok. Tapi kalau zakat, biasanya dia ada haul. Kecuali kalau harta rikas dia tak ada haul. Dapat je tu kena keluar. Sebab dia harta kita jumpa. Tapi umumnya zakat dia ada haul. Ada haul. Solat, puasa, zakat, haji semua telah lah. Atau apa saja. Dan kita dilarang buat ibadat berdasarkan masa. Tak boleh kita solat lepas asar. Solat sunat. Tak boleh. Kecuali solat yang tiga ni. Jenazah, tahiyatul masjid, solat qada. Atau solat yang melibatkan masa. Solat apa lagi? Solat tahajud masa. Kita tak boleh solat tahajud pukul 12 tengah hari. Kita tidur dah pukul pada 9 pagi lepas subuh sampai pukul 12 bangun. Lepas tu bangun tak boleh. Dia kena malam. Tahajud malam. Apa saja. Ya, sebab tu tuan-tuan dan sekalian, Allah bersumpah tu bukan saja wal fajr wal layalin ashr. Waktu fajar, kemudian lepas fajar malam, tapi fajar malam. Waktu wasyafi'i kena kira lah apa benda kita buat tu antara siang dan malam itu. Wal laili idza yasr, dan bila semua tu dah berlalu, kita ni buat apa kita ni? Kita ni fikir, ada akal tak kita ni? Hal fi dzalika qasam. Ada otak tak kita ni? Dari masa-masa yang telah berlalu tu. Tu bahasa lembut sikit lah. Bahasa lembut. Ada otak. Ada akal ke tidak? Cantik ya. Tapi kalau Buya Hamka, lain pula. Apa dia kata? Disebut sini. Dan demi malam yang telah berjalan. Atau telah berlalu. Sama sekali bertali bersambung, kata Buya Hamka. Mulanya fajar. Tadi kita dah baca tadi. Tak apa. Dan kemudian disebut, habis itu. Disebut, adakah pada yang demikian itu satu sumpah bagi yang berakal? Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Apa kata Buya Hamka? Kata dia, dalam ayat ini tersebut hijr yang diertikan dengan makna akal. Sebab erti asal dari kalimah hijr ialah penghambat, penembok, penghalang, penegah. Dan akal adalah yang selalu menghambat manusia akan berlaku semau-maunya saja dalam alam ini. Maksudnya,
menghambat ni yang mengebabkan manusia tu berfikirlah menggunakan akal dan arti akal artinya yang asal adalah ikatan. Kan kita kan terikat. Kalau kita tak terfikir banyak, tak ada ikatan. Kalau kita tak fikir banyak, marah asal marah, bergaduh. Asal benci, menyumpuh. Asal tak tu, kita tak ada ikatan dengan akal, susah. Dan ikatan itu ikatan dengan agama, ikatan dengan budi bahasa, ikatan dengan adat resam. Itu kan akal. Kemah, kukuh dalil bahasa Arab itu. Setiap penggunaan kata dia tu ada makna. Kemudian ayat 5 ini bersifat pertanyaan yang dapat diuraikan. Adakah kamu perhatikan semua itu, wahai orang yang punya akal budi? Adakah kamu perhatikan fajar menyingsing, malam 10, bilangan genap, bilangan ganjil, dan malam itu pun berlalu. Hari pun berganti. Adakah kamu perhatikan semua itu? Untuk melihat betapa besarnya kuasa Tuhanmu dan betapa pula hidup dirimu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Maka dapat disebutkan bahawa sumpah-sumpah ilahi dengan memakai makhluk yang ia jadikan itu adalah merangsang akal manusia agar berfikir. Maksudnya muhasabah lah kita ni. Dulu umur setahun, kita tak boleh fikir lagi. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 60 tahun. 60 tahun pun tak boleh fikir lagi. Tak ada dia orang. Tapi kalau 15 tahun, lain. 20 tahun, lain. Lagi matang. 25 tahun, bertambah kematangan. Wallahualam lah. Saya tak mampulah nak jadi macam ulama-ulama kita. Imam Syafi'i, umur 15 tu sudah mengeluarkan fatwa. Sudah duduk dengan kita panggil ahli majlis fatwa lah, umur 15. Imam Hanafi, begitu juga. Imam Malik. Oh, hebat. Imam Bukhari, ya Allah. Umur berapa belah? 17 ke berapa? Sudah menjadi pakar rujuk bagi ulama-ulama. Allah alam. Ada satu YouTube baru tu, ada sahabat-sahabat hantar. Rasa ada dalam Facebook. Puan Omar share. Ada seorang polis, Hafiz. Polis Hafiz. Belajar daripada umur 5 tahun sampai 11 tahun belajar di pondok. Lepas tu ambil SPM. Buat diploma aero angkasa tak saya. Sekarang ni jadi pilot. Kerja dengan MAS kejap, bahagian kawalan trafik. Kemudian masuk polis. Jadi bawa kapal terbang. Oleh kapal terbang polis sekarang. Dan dia buat degree serentak 2. Buat master serentak 2. Buat PhD. Sekarang tengah buat PhD. Ya Allah, malunya kita. Malu. Tapi itulah sahabat yang dikasih orang sekalian. Kadang kita nak macam tu. Tapi kenapa Allah tak beri lagi? Adakah kita tidak cukup usaha? Boleh jadi juga. Ataupun kalau Allah beri, kita nak, Allah tak beri. Kalau kita usaha juga, kita dapat, takut jadi benda lain. Tapi saya selalu berprasangka baik dengan Allah SWT. Sebab kalau saya fikir saya ni, Allah Ta'ala beri lanjut. Lanjut. Ambil SPM umur 25. So, jadi cikgu umur 27, 28. 29 jadi cikgu. Umur 29. Masuk, buat diploma dulu masa tu. Diploma umur 27 diploma. 27, 28, 26, 26, 7, 28. 29, 27 cikgu 27 masuk buat diploma 27, 29. 30 baru jadi cikgu. Tak, 30. Lepas tu baru nak sambung. Saya tengok lambat lah. Tapi bila kita perhatikan dari segi peluang Allah Ta'ala izinkan kita untuk mencari ilmu sebelum itu, rasa nikmat. Gitu. Saya rasalah, saya. Katalah saya belajar macam orang lain dok. Daripada 1 sampai tingkatan 6, darjah 6 sampai tingkatan 5 pada masuk universiti. Jarak mencari ilmu tu tak lama, sekejap aja. Kalau belajar di sekolah ni bukan belajar agama sepenuhnya, kalau sekolah agama pun. Tak belajar matematik, belajar sains, belajar bahasa Melayu, belajar agama ada juga tapi lain. Sebab tu sebenarnya mudah-mudahanlah ada kebaikan insya-Allah sebalik apa yang Allah kurniakan kepada kita, tapi dengan syarat kita berusahalah, Lepas tu sahabat ilmu sekalian, ayat seterusnya nanti saya tengok ayat seterusnya nanti Bukan seterusnya, ayat lambat lagi.
Itu bila sebut fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Tapi sebaliknya, wa ma idza mabtalahu rabbuhu faqadara rizqahu faqulu rabbi ahanan. Nanti kita bincang nanti. Esok kot kalau sempat lah. Esok. Saya nak habiskan ni sikit. Tapi dia sebutnya Allah sumpah dengan masa itu supaya kita bermuhasabah lah. Daripada kecil sampai besar. Apa natijah kita. Macam Puan sebut tadi. Masa kami duduk bersembang sebelum sahabat-sahabat lain masuk. Kita dah bersembang. Dah lama dah bersembang tu. Walaupun Puan dalam kereta. Akhirnya sudah dia punya cover. Dia punya tutup dia punya aurat dia. Dan sekarang duduk belajar di pondok. Masya Allah, tabarakallah. Itu antara orang yang sempat bermuhasabah. Masya Allah, mudah-mudahan dia berkekalan dan kita doakan supaya istiqamah dengan kebaikan. Kan kita kan ada 3 keadaan. Kita lahir baik, pertengahan tak baik, ujungnya baik. Alhamdulillah. Kita lahir baik, pertengahan baik, ujungnya pun baik. Alhamdulillah. Kita tak nak yang ni. Lahir baik, tengah baik, ujung tidak baik. Tu tak nak. Tak nak. Biarlah kita yang tengah-tengah tu. Lahir baik, semua orang lahir baik. Tengah baik, mati pun baik. Sampai mati baik. Macam ulama-ulama kita lah. Imam Syafi'i, Imam macam tu. Lah. Dan kalau tidak pun sekurang-kurangnya ujungnya baik walaupun pertengahan tak. Tapi tak nak gitu, tak nak. Boleh nak baik belaka. Janganlah awal baik, tengah tak baik, mati pun tak baik tu. Waliyazubillah min zalik. Sama-sama kita berdoa. Tapi semua tu bergantung kepada kehendak kita dan kehendak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mengikut masyiah kita insya-Allah. Kemudian ayat seterusnya dalam buku Hamkan ni dah habis sampai situ. Tapi kita habis yang Ibnu Katsir ni. Keterangan tentang pembinasaan kaum. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Ketika Allah menyebutkan orang bertakwa, ibadah dan ketaatan mereka, maka Allah berfirman, apakah kamu tak tengok, tak perhati ke bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad? Ni alam tara kaifa dalam buku Hamka tu ada juga. Apa maksudnya? Maksudnya sini mereka itu adalah orang yang angkuh. Kaum Ad ini orang yang angkuh. Kaum Ad ini dia diutuskan kepada Nabi Hud. Nabi Hud diutuskan kepada kaum Ad. Dia ni seorang yang angkuh. Golongan yang angkuh, sombong, bertindak sewenang-wenang, membangkang kepada Allah, mendustakan Rasul Allah dan mengingkari kitab Allah. Kerananya Allah menggantikan mengingatkan bagaimana dia dimusnahkan, membinasakan dan menjadikan kaum Ad itu sebagai bahan cerita dan pelajaran. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'adin irama zatil imad. Kemudian Allah tak berfirman lagi. Jika engkau Muhammad perhatikan bagaimana Rabbmu berbuat terhadap kaum Ad, iaitu penduduk Iram. Ini kota kaum Ad yang mempunyai bangunan-bangunan tinggi. Mereka itulah kaum Ad. Tunan Ad bin Iram bin Aus bin Sam bin Nuh. Demikianlah pendapat Ibn Ishaq. Dan Allah telah mengutuskan Rasulnya, Nabi Hud, kepada mereka, tapi mereka mendustakan dan menentangnya. Maka Allah menyelamatkannya, menyelamatkan Nabi Nuh beserta orang beriman. Dan Allah membinasakan mereka ini kaum Nabi Nuh dengan tiupan yang sangat dingin sehingga memutuskan kepala-kepala mereka. Dan Allah menimpakan kepada mereka angin selama 7 malam, 8 hari, terus menerus. Maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan bagaikan batang-batang pohon kurma yang telah kusang, lapuk. Maka adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka? Putus kepala, angin pusing kuat ni. Sungguhnya Allah Ta'ala menyebutkan kisah dalam beberapa ayat Al-Quran dengan kematian mereka agar menjadikan pelajaran bagi orang beriman. Dan Allah berfirman, Iram zatil imad, penduduk Iram ni kaum Ad mempunyai bangunan tinggi-tinggi, merupakan kalimah sambungan atfal bayan atau tak apa itu kaedah nahwu, sebagai penjelasan tambahan bagi mereka. Yang ini bagi kita lah. Dan selanjutnya Allah sebutkan zatil imad, yang mempunyai bangunan tinggi-tinggi. Kerana mereka menghuni rumah-rumah dari bulu yang diangkat tinggi dengan tiang-tiangnya yang kokoh. Dan mereka adalah manusia yang sangat kekal dan sangat kuat fiziknya, kuat bodinya. Dan
Kerana itulah Allah, Nabi Hud mengingatkan mereka terhadap nikmat yang tersebut dan menasihati mereka agar mereka manfaatkan untuk taat kepada Allah yang telah menciptakan mereka. Sahabat sekalian, kalau dalam Buya Hamka ni cantik dia sebut. Saya ringkaskan sikit. Hak ni agak ringkas sangat. Tapi dah saya sebut di sini. Sebut di sini. Tentang kaum Ad ini. Antaranya disebut sini, tuan-tuan. Iaitu kaum Ad ini, dia badan dia kuat, kukuh. Dia boleh pahat bukit jadi rumah. Boleh tengok sampai sekarang. Allah kekalkan hasil tangan mereka untuk kita lihat. Di Jordan ada, di Hadramaut ada, di Bi'r Saleh di Saudi ada. Kaum-kaum yang memahat batu menjadi rumah cantik. Dia tak perlu kepada kita kata sistem aircon. Dia sudah buat cantik, angin masuk sejuk dalam tu. Sejuk, tidak panas. Kemudian sekalian, apa lagi disebut sini kaum Samud, kaum Ad. Kaum Samud ini yang ditujukan pada Nabi Soleh. Ini di Madain Soleh, ni yang ada tempatnya di Mekah, di Saudi. Tapi orang tak pergi sekarang, tak boleh pergi. Kaya, megah, hebat. Tapi akhirnya Allah Ta'ala saya tak larat dah nak sebut. Tapi yang pentingnya mereka berdosa, akhirnya mereka dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Kaum Soleh ni dia menyembelih unta Nabi Soleh. Kenapa unta sebagai menjadi mukjizat Nabi Soleh? Kita dah bincang semalam secara ringkasnya. Dan yang terakhirnya Fir'aun. Fir'aun disebutkan di sini. Wa Fir'aun dzil autad. Wa Fir'aun dzil autad. Sebelum tu wa Samud alladhina jabu sakha bil wad, dan kaum Samud itu memotong batu-batu besar buat rumah. Banyaklah siapa. Dan juga Firaun yang punya pasak-pasak bangunan besar macam piramid lah yang dia buat sampai sekarang Allah kekalkan itu. Tapi mereka ni aladin antara fil bilad, mereka ni buat kerosakan. Fasabban lahum kesahatan, maka mereka ditimpa dengan azab yang pedih. Inna rabbaka labil mirsad, sungguhnya Rabbmu benar-benar mengawasimu. Kita berhenti sampai situ. Cuma sebut yang rekahnya sahabat sekalian. Saya buat kesimpulan di sini. Kenapa Allah mengekalkan sisa-sisa tinggalan mereka itu untuk kita? Untuk apa? Untuk membuktikan kebenaran Al-Quran. Yang pertama. Yang keduanya untuk mengingatkan kepada kita, orang-orang dulu yang hebat boleh pahat batu, boleh akak bukit, boleh akak batu besar susun menjadikan piramid itu. Yang orang sekarang tu fikir kalau nak buat pakai kren pun tak pernah sabar nak susun bukit seperti itu jadi piramid itu. Dan sekarang masih lagi dicari apa yang ada dalam piramid itu, jumpa macam-macam batu magnet macam-macam segala mak nenek. Lepas sekarang untuk kaji. Semua tu Allah tinggalkan untuk menjadi peringatan kepada kita. Kaum yang begitu hebat sekalipun akhirnya dibinasakan oleh Allah Taala. Yang terbaru ni sahabat boleh tengok muka Firaun yang dikatakan nama Ramos itu, muka dia sudah kita panggil dia buat ada dalam internet dia buat melalui kerangka muka dia tu dibuat bentuk asal. Lebih kurang begitulah bentuk asal muka Ramos yang mengejar Nabi Musa dalam laut itu. Ada dalam internet. Itu sahabat-sahabat boleh tengok. Cuba tarik. Saya ada tapi tak boleh buka pasal tengah guna untuk ni. Tapi antara ayat yang Buya guna yang sedap sahabat-sahabat, cuba dengar saya bacakan. Binasa kaum itu semuanya. Kaum Ad dibinasakan dengan angin puting beliung yang menghancurkan negeri mereka. Dahsyat pasir. Kaum Samud dibinasakan dengan pekikan yang dahsyat, memecahkan anak telinga. Sehingga habis mati semuanya. Dan Fir'aun yang berkuasa itu, terutama Fir'aun yang didatangi Musa, tenggelam dalam laut Kulzum seketika mengejar Musa. Dan antara yang disebutkan di sini ialah ayat muka surat 146 tu, paragraf yang kedua sebelum kita baca tadi Aziz. Yang atas sikit Aziz, yang atas sikit tu. Dia kata apa? Mereka telah merosak di muka bumi. Atas sikit Aziz, atas sikit. Cukup. Ni paragraf yang bawah, yang tu sikit tu. Satu, yang kedua, paragraf yang kedua tu yang baris yang kau betul. 1 2 3 4 5. Yang 5 sebelum akhir tu. Kata Buya Hamka, mereka telah merosak di muka bumi. Yang mereka bangun hanya benda.
Tetapi yang mereka runtuhkan ialah budi. Keadilan mereka tukar dengan kezaliman. Kebenaran mereka tukar dengan kebatilan. Sehingga segala pembangunan lahir itu tegak di atas kehancuran nilai peri kemanusiaan. Tu. Yang bawah tu Zee, muka surat 146 tu. Zee muka surat berapa tu? Oh, Zee muka surat 7,000. Ni Zee yang tu. Dalam ayat itu dapatlah kita menemui suatu rahsia. Tu yang bawah, ayat paragraf bawah sikit tu. Sedap ayat dia. Jadi, sahabat-sahabat sekalian, kadang-kadang kita boleh membangun bangunan tinggi-tinggi. Kita boleh membangunkan bangunan tinggi-tinggi. Tapi kita nak bangunkan budi. Cukup Zee, cukup. Jangan sampai bawah. Kita nak bangunkan bangunan tinggi-tinggi. Hebat, kita ada arkitek. Tapi kita tak ramai arkitek yang boleh membangunkan budi yang tinggi. Itu maksud Buya Hamka. Bahkan kita membangunkan bangunan tinggi-tinggi, tapi akhirnya kita meruntuhkan nilai budi yang ada pada kita. Berapa banyak sekarang? Orang mengaji tinggi, tapi akhlak rendah. Orang gaji besar, tapi budi kecil. Orang yang semangat, hebat, tapi rasa kesian belas, tak ada. Tu maksud Buya Hamka tu. Sebab tu sahabat-sahabat sekalian, Allah tinggalkan itu untuk kita. Tu betul Zee, betul tu. Allah tinggalkan itu untuk kita melihat ini. Kalau nak kira orang kuat, kaum Ad lagi kuat, badan hebat, boleh pahak bukit. Tapi akhirnya dibinasakan Allah Ta'ala sebab apa? Sebab tidak bertauhid. Walaupun mereka boleh melihat bukit, tapi mereka tidak bertauhid. Akhirnya, maka dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Hebat kaum Nabi Saleh, berniaga. Hebat kaum Nabi berniaga. Tak? Buat bisnes besar-besar. Tapi, akidah rosak. Akhirnya, dihapuskan oleh Allah SWT. Itu maksud dia. Sedapnya bahasa Buya Hamka tu. Saya tulis dalam buku saya. Saya kalau bahasa-bahasa sedap tu, saya tulis lah. Saya himpunan bahasa-bahasa cantik ni. Cuma kita edit sikit lah. Misalnya kata-kata, kita hebat membina bangunan tinggi. Tapi kita tidak lupa. Tapi kita lupa untuk membina akal dan budi. Ringkasan yang Buya Hamka sebut tadi lah. Kaum Ad, Samud, Fir'aun sangat hebat membangun bangunan tinggi. Memahat bukit batu menjadi istana. Tapi mereka lupa untuk menentukan akal dan budi. Tu bahaya. Sebab tu, Buya Hamka, kalau kita baca buku Buya Hamka kan banyak soal. Contohnya buku Lembaga Budi. Bagus Lembaga Budi. Sedap ya. Kalau buku-buku cinta dia banyak lebih pada pembinaan syakhsiah. Macam tasawuf moden. Tasawuf moden tu bagus tu. Banyak menegur kita soal-soal budi. So, sahabat yang berkah sekalian, saya rasa sampai situ sajalah. Nanti, ni pun dah ringkas sangat lah. Yang tentang Fir'aun tu. Semua kalau nak lebih detail tentang Fir'aun tu, kena baca tentang Fir'aun khusus lah. Tentang Fir'aun khusus. Supaya kita boleh ambil iktibar lah daripada apa yang berlaku terhadap mereka tu. Banyak sini kalau macam Buya Hamka sebut ni. Allahu Akbar. Sudahlah. Apa pun, yang baik itu daripada Allah. Ilmu kelemahan saya. Ada perbincangan